Okay. PVMH4. Apa yang terkandung di dalam PVMH4? Orang duk sebut pakai PVMH4, pakai PVMH4. Apa sebenarnya PVMH4 ni? Sama-sama bersama saya, yang tidak lain dan tidak bukan lagi, Fahmi Riza, akan mengongsikan kepada anda berkenaan PVMH4. Sama-sama kita saksikan. Okey, seperti yang anda dapat lihat, definisi dia menggunakan satu sela masa iaitu H4. Nama pun tadi PVMH4. So kita guna time frame H4. Ingat balik sela masa apa maksud dia? Sela masa maksudnya time frame. And then PVMH4 ni wajib ada satu SETS. Wajib ada satu SETS. Wajib ada satu SETS. Apa dia SETS ni? Okey. S bermakna signal, E bermakna entry, T bermakna take profit dan S bermakna stop loss. PVMH4 bila kita nak apply, dia wajib ada satu SETS ni. Macam mana cara sekalipun, dia akan ada satu SETS ni. So tak payah nak duk pening-pening, hampa tunggu je dekat time frame H4 tu. Okey. Yang pertama, signal. Apa yang dimaksudkan dengan signal? Signal kereta ke? Signal bas ke? Apa? Okey. Signal itu terbentuknya satu signal trend, iaitu candlestick trend dan juga candlestick continuation. Kita pakai yang asas saja, dua tu je. Kita buat duit dengan dua ni je dulu, CDS. Ada banyak lagi CDS yang lain. Macam saya cakap sebelum ni, tolak tepi dulu. Pegang dulu dua benda ni. Selagi hampa semua masih goyang lagi dengan dua benda ni, tak payahlah nak berangan cari yang lain, okey? Okey. And then next, untuk mengenal pasti signal trend, wajib melihat dari kanan ke kiri. Daripada kanan ni, pergi tengok ke kiri. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Putar-putar jari, kanan, kanan, kiri, kanan, kanan, kiri. Wajib. Sebab apa? Sebab kita kena tengok yang paling semasa. Ni nampak ni, mestilah yang paling baru dan semasa. Ini contoh CDS. Daripada kanan ke kiri. Cari mana yang cukup lengkap sifat dia. Ingat, kita dah jelas pasal candlestick dominant setup, iaitu CTU, CTD, CCU, CCD semua tu. So kalau hampa masih ada bla-bla lagi pasal benda lah tu, tekan kat atas tu playlist kita, tengok balik video pasal CDS and then datang sini balik. Sambung kita punya perkongsian. Okey, cantik. Okey. Dekat sini, so yang ni saya fast forwardkan je. Kat sini kita dah jelas yang candlestick bull ni adalah CTU. Sebab apa ada CTU? Sebab ciri-ciri dia dah termaktub, sah rukun-rukun dia. Candlestick bull, close price melepasi middle band dan juga dia punya close price ni melepasi kedua MA purple. So, sah kita katakan dia sebagai CTU. Okey. Ini adalah signal. Yang tadi S tadi tu. CTU ni adalah signal. Okey, yang ni pula. Yang ni adalah CTD. Sebab apa ada CTD? Sebab rukun-rukun dia pun dah telah dimeterai, iaitu candlestick bear, close price dia melepasi middle band dan juga kedua MA pink. So ini adalah signal. Yang tadi saya cakap tadi, yang SETS tu, ini adalah dia punya S, signal. Okey, kita dah sampai kepada poin yang kedua, iaitu entry. Entry yang asas dilakukan di segmen entry zone 1, iaitu MA berlawanan. Kalau hampa semua perasan, saya ada kongsikan dekat hampa semua video berkenaan SEZ. Dekat mana SEZ, apa dia SEZ. Ada 5 semuanya. SEZ 1 tu apa? Kat sini saya dah tulis lah, segmen entry zone, iaitu SEZ MA berlawanan. Okey. MA pink untuk posisi buy, MA purple untuk posisi sell. Ingat, tanam dalam kepala otak hampa. MA pink untuk buy, MA purple untuk sell. Sebab apa? Sebab kita tak pernah kita bagi tahu kat orang semua kita buy dekat MA purple. Tak pernah. Sebab balik pada asas, buy at support, sell at resistance. Okey, cantik. Seterusnya, zone bermaksud kawasan. Maka terpulang pada kita untuk entry di mana?
asalkan open price berada di dalam kawasan zone entry kita. Bermaksud entry ni, kan hampa tengok dekat chart tu, MA purple tu ataupun MA pink dia macam ni kan, ada gap kan. Ikut suka hati hampa lah, hampa nak entry dekat MA yang pertama ni ke, nak entry dekat MA yang atas ni ke, ataupun dekat dalam ni ke, asalkan berada di dalam kawasan. Selagi open price tu berada di dalam kawasan, valid lah hampa nak entry. Tak kisahlah buy ke sell. Kalau dia duduk tang rapat, maknanya memang betul-betul dekat situ lah hampa entry kan. Okay, jelas. Itu yang saya maksudkan zone. Terpulang dekat hampa semua. Jangan entry selagi dia belum sampai. Contoh macam MA pink duduk tang sini, price kan, price apa CDS masa CTU, bila price tu tak sampai lagi MA pink, hampa dah entry buy kat sini. Jangan. Tunggu dia retest dulu. Datang ni. Tunggu dia retest dulu MA pink ni. Baru hampa entry buy. Okay, jelas. Okay, next. Ini contoh dia macam saya cakap tadi kan. CDS masa ialah CTU. Tunggu CS open price ni yang belum close lagi ni retest dekat kawasan ni yang saya cakap tadi tu. Tak kisahlah hampa nak entry kat sini ke, dekat tang sini ke, dekat tang tengah-tengah ni ke, terpulang pada hampa. Asalkan dia berada di dalam kawasan SCZ1 ni. Jelas? Sama juga dengan ni. Kalau candlestick trend downtrend, asalkan dia berada di dalam kawasan SCZ. Ini yang asas saja SCZ1 ni. SCZ2, 3 apa semua tu hampa nak layer, hampa punya pasal lah. Kan? Tapi yang saya nak bagi tahu hampa ni, ini yang asas dia, SCZ1 untuk PVM H4. Kita letak kita punya entry dekat SCZ1. Yang SCZ lain ni dulu tolak tepi dulu. Okay, kita bagi jelas yang ni dulu. Okay, cantik. Okay, kita bergerak kepada poin yang ketiga, iaitu T, iaitu take profit. Tadi kita dah go through signal, entry, lepas tu kini go through yang ketiga pula, T, take profit. Take profit ni apa? Take profit terdekat wajib. Saya ulang, wajib. Saya dah highlight kat sini, wajib. Diambil sekiranya open price menyentuh MA berlawanan. Jika contoh dia macam ni lah. MA purple untuk take profit buy, MA pink untuk take profit sell. Sebab apa? Sebab ini bertujuan untuk memaksimumkan hampa punya profit dan mengurangkan hampa punya loss. Okay, kita pergi kepada contoh dia terus. Bermakna bila hampa nampak CDS masa ialah CTD, hampa tunggu dia retest dekat SCZ1, dah entry sell dekat SCZ1 ni, bila price sentuh zone MA pink ni, take profit terus, tak payah cakap banyak. Lagi cantik, contoh katakanlah yang ni saya cerita ni time frame H4 kan. Lagi cantik kalau hampa take profit dekat MA pink H1. Itu lagi smart. Tapi kalau untuk maksimumkan kita punya profit, hampa sabarlah sikit kan. Mesti dia sentuh punya MA purple ni, MA pink ni. MA pink ni mungkin dia takkan duduk tang sini. Mungkin dia naik sikit ke apa. Bergantung lah, sebab kita bukan jaga dia. Banyak kali dah saya cakap, kita bukan jaga dia. Ikut suka dia lah nak pergi mana kan. Yang penting bila dia dah sentuh MA pink, hampa take lah profit. Ambil duit yang market dah bagi tu. Okay. And then untuk CTU pula. Bila dah ada berlaku CTU, hampa entry buy dekat SZ1, take profit terus kalau dia sentuh dekat MA purple tu. Sebab apa? Sebab kita ni bukan tahu dia nak pergi mana geng. Satgi bila dia dah sentuh MA purple, hampa fikir macam dia nak terbang lagi 100,000 pip. Explosion. Tiba-tiba dia sentuh, brap, dia jatuh terus. Daripada elok-elok hampa profit, terus floating. Floating tak apa dah lah. Floating MC pula tu lagi jahanam. Lagi teruk orang kata. So that's why saya kata bila sampai dekat MA purple, take profit terus, wajib. Kalau hampa ada layer ke apa, ada 2-3 layer ke kan, terpulang pada hampa lah. Tapi saya galakkan hampa entry 1 layer je lah, 0.01. Slow-slow lah buat duit. Kan? Kita dalam proses belajar kan. Slow-slow buat duit. Bila kita dah mahir, bila semua benda ni dah dalam genggaman kita, ikut suka kita nak buat lagu mana. Sebab PVM ni terpulang pada diri kita sendiri. Kita yang akan tune dia sendiri sebenarnya. Bagi yang belum clear, bagi yang belum jelas, ikut je apa yang saya kongsikan ni. Pegang dulu. Pegang dalam 3 bulan. Nak lagi cantik, pegang selama setahun. Lepas tahun, hampa ubahlah sikit. Sesuaikan ikut keadaan hampa. Cantik. Okay. Bila dah sampai sini, hampa take profit tu. Tak payah banyak cakap. Tutup terus. Berapa yang dia bagi, bersyukur. Itulah rezeki hampa untuk kali tu. Tunggu pula next setup. Kan senang. Santai je trade. Tak adalah nak 24 jam tengok chart je kan.
Tengok chart 24 jam sakit mata oh. Boleh migraine oh. Boleh migraine. Okey, seterusnya point yang terakhir. Kita dah settle pasal S iaitu signal, kita dah settle pasal entry, kita dah settle pasal take profit. Sekarang ni kita cerita pasal stop loss pula. S yang kedua iaitu stop loss. Wajib ada. Itulah baru dinamakan trading plan yang lengkap. Hampa dah jelas mana hampa punya arah pasaran. Hampa dah jelas dekat mana hampa nak entry. Hampa dah jelas dekat mana hampa nak take profit. Hampa juga dah jelas dekat mana hampa nak keluar daripada market sekiranya market tak ikut hampa punya analisa. Okey. Apa maksud stop loss? Berlaku sekiranya muncul candlestick continuation berlawanan dibantu oleh upper band ataupun lower band condong. Ingat, yang saya highlightkan ni very very important and then very very straightforward. Hampa pegang je apa yang saya highlightkan ni. Dijamin hampa akan mudah faham. Okey. Seterusnya dia punya contoh candlestick continuation uptrend untuk sell, untuk posisi sell. Candlestick continuation downtrend untuk posisi buy. Ini bertujuan untuk mengelakkan kita dari mendapat rugi yang besar. Sebab apa saya cakap macam tu? Sebab bila hampa dah jumpa candlestick continuation dekat chart hampa, contohlah katakan trend time tu tengah duk downtrend, hampa pergi sell dekat SCZ1, tiba-tiba lepas hampa sell tu, brap, dia terus muncul satu CCU punya cantik punya CCU candlestick bull kan. Dia close pula dekat luar BB, luar upper band. Time tu upper band duk dongak ke atas. Hampa cut loss lah, siap-siap. Sebab kita takut dia naik lagi tinggi. Kita takut sebab apa? Sebab dia memang boleh naik lagi tinggi. Sebab apa? Sebab dia punya definisi candlestick continuation ni, bila BB dah buka ke atas, BB dah buka ke atas, bila-bila masa dia boleh fly lagi. To the moon. 2, 1, boost ignition. Macam tu. Okay, next. Ini contoh dia. Candlestick semasa CDS semasa ialah CCU yang terbentuk sekarang ni. And then kita entry dekat MA pink. MA pink kita entry. And then nampak ni. Candlestick seterusnya dia naik dah ni. Naik lagi sikit nak sentuh MA purple ni. Kan lagi sikit pam dia jatuh, dia bagi sekali CCD. Nampak? Naya amat dia bagi. Tapi nak buat macam mana? Kita bukannya setiap masa boleh profit. Ada masa kita rugi. Sebab market always 50-50. Bila dah berlaku satu bentuk candlestick bear ni, dia pacak bawah, junam bawah cantiknya, and then BB pula time ni tengah duk condong. Cut loss terus, tak payah banyak cerita. Ataupun nampak letak stop loss siap-siap dekat bawah daripada lower band. Tapi saya biasanya gunakan cut loss lah bila saya tengok live market. Tapi kalau hampa nak pasang siap-siap stop loss, terpulang lah. Tak ada paksaan. Bila hampa, asalkan bila hampa dah nampak satu candlestick bear, dia muncul, BB bawah pula ni condong ke bawah, cut loss dah siap-siap. Sebab berkemungkinan besar dia akan teruskan perjalanan. Memanglah kat sini hampa nampak dia naik. Dekat depan-depan tu lagi kita tahu kan dia nak pergi mana. Tengok, hampa entry kat sini. Kalau dia tak sentuh MA purple ni, lepas tu dia drop lagi. Tak ke sama? Hampa cut loss siap-siap. Kan? Bila hampa dah cut loss siap-siap, hampa bertenang, cari balik, tunggu balik setup baru. Jangan balas dendam, jangan bila lepas hampa dah cut loss ni hampa layer lagi. Yang ni hampa memanglah nampak ada bull naik atas. Saat lagi bila live market kita tak tahu apa candle seterusnya, kita bukan tahu apa candle seterusnya. Bila contohlah katakanlah hampa dah nampak ni, hampa tak nak cut loss, hampa rasa macam hampa ni benda ni boleh naik. Bila dah rasa benda ni boleh naik geng, itu benda paling bahaya, teknik harapan. Itu yang paling merosakkan trader-trader semua. Bila dah ada rasa macam aku rasa ni nak naik ni. Elakkan daripada benda-benda macam tu berlaku dekat diri hampa semua. Sebab yang ni hampa memang nampak bull. Kalau tiba-tiba saat lagi bila live market dia tak bagi bull, dia bagi bear lagi sebatang bawah jauh, siapa nak tanggung? Duit hampa juga yang habis. Melopong je lah. Kan? Orang suruh cut loss tak nak cut loss. Elok katakanlah cut loss kat sini rugi dalam berapa, katakanlah $10 rugi. Hampa sepatutnya rugi $10 kan, tapi hampa rasa macam ni nak naik ni, aku hold lah. Dia bagi lagi satu batang candle. Dah $15 ke $20. Elok-elok $10 tak pasal-pasal kena cut loss lebih daripada tu. Kita tak nak macam tu. Okay, sebab tu kita kena jelas. Everything is very straightforward. Follow je. Okay. Itu contoh kita cut loss jika trend uptrend. Ini kita cut loss jika trend tengah downtrend. Hampa nampak CDS masa ialah CCD. Nampak? Candlestick bear.
dia punya close price dia valid luar daripada lower band dengan MA purple, MA pink. Lepas tu hampa tunggu dia retest dekat MA purple. Bila dia dah retest, hampa entry sell both biji lot comel punya 0.01, and then hampa menganggap dia akan pergi ke MA pink lah. Bila kita dah entry sell, kita nak take profit dekat MA pink kan. Tapi tiba-tiba next candlestick dia bagi cantik punya. Yang ni pun sebenarnya dia dah bagi signal awal CTU. Bila dah berlaku CTU, destinasi seterusnya adalah ni top BB. Dekat situ kita dah jelas dah sebenarnya, tapi tak apa, saya just tunjuk je pada hampa. Bila dia dah ada satu candlestick ni yang dah retest ni, dia dah bentuk candlestick CDS yang baru, itu tak apa. And then next punya candlestick ni dia pacak terus guys. Pacak terus, close luar BB, luar apa BB pula condong ke atas, duk buka kat atas. Hampa cut loss lah. Janganlah duk hold. Memang nampak dia macam turun-turun ni. Kat sebelah-sebelah sana kita tak tahu apa jadi. Time market tengah bergerak. Yang ni saya tunjuk contoh. Kalau hampa tak yakin dengan apa yang saya tunjuk ni, hampa buka hampa punya MT4 tengok sendiri. Lepas CCU apa? Lepas CCU BB buka ke atas, apa dia buat? Lepas CCD BB buka ke bawah, apa dia buat? Seterusnya. Okay. Clear, settle. Okay. Itu sahaja berkenaan PVM H4. Very simple, very straightforward. Ingat ada 4 komponen yang terkandung dalam PVM H4, which is 1 signal, 1 entry, 1 take profit, 1 stop loss. Ada keempat-empat ni barulah valid dikatakan hampa punya entry tu. Bermakna hampa entry berdasarkan trading plan yang lengkap. Kalau tak ada salah satu ni, bermakna hampa bukan entry mengikut trading plan hampa. Hampa entry secara sembrono. Ibarat nak mudah katanya, hampa berjudi dengan market. Jangan berjudi dengan market. Okay? Sebab kita dah belajar, kita dah ada input apa semua berkenaan apa-apa ni semua kan. So, gunakan, apply dekat dalam market. InsyaAllah result dia akan mengembirakan hampa. Okay, kalau hampa nak validkan PVM ni sama ada dia berkesan ke tak berkesan dengan kita kan, satu cara aja saya bagi hampa. Hampa pilih 1 bulan, tak kisahlah bulan berapa hampa nak pilih. Buat backtest. Buat backtest daripada awal bulan sampai ke hujung bulan. Ingat, cari CDS, cari entry, cari TP ataupun cari stop loss. Kalau kena TP, TP lah. Kalau kena stop loss lah. Hampa kira berapa win rate ratio dia. Berapa banyak dia punya win, berapa banyak dia punya loss. Jumlah duit yang hampa akan dapat tu bergantung kepada lot size yang hampa masuk lah, maafkan saya. Yang hampa masuk lah. Kalau hampa masuk 0.01 dekat pair gold, senang sikit nak kira kan. Senang cerita hampa nak buat backtest kat pair mana, itu terpulang pada hampa lah. Buat backtest, and then bila dah buat backtest, hampa dapat validate kat sendiri lah. Sebab benda yang kita bagi tahu ni sebenarnya dah valid dah pun. Cuma untuk meyakinkan lebih hampa, bagi hampa rasa macam aku nak tengok benda ni betul-betul jadi ke tak, workable ke tak. Sebab benda ni memang workable. Tapi kalau hampa tak percaya cakap saya, hampa kena buat backtest lah. Buat backtest sebulan ke 2 bulan, lepas tu hampa tengok result dia. Mostly win tu lebih daripada loss. Dia ada loss. Ada kadang-kadang market dia bukan setiap masa ikut kita punya setup. Dia ada kadang-kadang dia lawan kita punya setup. Itu biasalah kan. Market always 50-50. So tak apa. Hampa tengok dia punya win-loss ratio. Berapa banyak win, berapa banyak loss. Okay? So itu saja untuk video kali ni berkenaan PVM H4. Very simple macam saya cakap tadi. So, jangan lupa tolong like and then subscribe channel YouTube RTFTT ni. And then please komen kat bawah tu apa yang hampa dapat daripada perkongsian saya ni berkenaan PVM H4. Okay. Ingat, untuk newbie-newbie, pegang PVM ni paling-paling 3 bulan lah. 3 bulan untuk bagi kita punya keyakinan ni. Nak paling cantik, terus terang saya cakap, nak paling cantik berapa lama tempoh pegang PVM ni? 3 bulan. Setahun tu memang you guys awesome lah kalau hampa boleh pegang PVM ni selama setahun. Bermakna kalau orang tolak hampa takkan jatuh. Hampa dah setahun bang, 365 hari hampa pakai ni kan. Orang nak tolak hampa takkan jatuhnya. Hampa boleh tiaw macam tu je. Okay, so ingat pesan saya, jangan overconfident, jangan overtrade. Assalamualaikum, bye bye.